Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Puan Samawati binti Muhammad Diah sebagai pensyarah EDUP 2102 bagi subjek Sosiologi dalam Pendidikan. Okey, sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya dahulu. Nama saya Anis Afifah binti Hamzah, boleh panggil Anis. Saya dari kelas D1.3. Okey, pada hari ini saya akan membentangkan tajuk Kepelbagaian Sosio-Budaya di Malaysia dan implikasi terhadap pendidikan. Okey, terlebih dahulu kita lihat pada pendahuluan. Okey, sebagai pendahuluan kita haruslah tahu dahulu konsep sosio-budaya. Apa itu sosio-budaya? Okey. Okey. Melalui Dewan Bahasa dan Pustaka edisi yang keempat, sosio bermaksud awalan asing berkaitan dengan faktor sosial atau kemasyarakatan. Budaya pula bermaksud kemajuan fikiran, akal budi, merangkumi cara berfikir dan berkelakuan dan sebagainya. Okey. Secara keseluruhannya lah, sosio budaya bermaksud amalan yang berupa gaya hidup dan peradaban bagi sesuatu masyarakat yang lahir dari pegangan dan kecenderungan diri masyarakat berkenaan untuk pembangunan sosial kehidupan masyarakat berkenaan. Okey. Okey, melalui Ros Fazila Abdul Rahman 2019 mengatakan di Malaysia kepelbagaian penduduk telah mewujudkan pelbagai budaya yang menjadi pegangan dan amalan dalam hidup mereka. Kebudayaan kebangsaan di Malaysia adalah berasaskan kebudayaan orang-orang Melayu, orang Cina, orang India dan etnik-etnik yang lain. Okey, kita lihat pula pada latar belakang masyarakat Malaysia. Okey. Masyarakat Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum, bangsa dan agama. Malaysia merupakan satu-satunya negara yang unik kerana mempunyai latar belakang masyarakat yang pelbagai keturunan, etnik, warna kulit, agama, bahasa, kebudayaan dan lain-lain lagi. Okey, masyarakat Malaysia adalah majmuk, aman dan damai serta dapat mengekalkan keamanan dan perpaduan sehingga kini. Okey. Malaysia mempunyai lebih dari 32.73 juta penduduk pada tahun 2021. Rakyat di negara kita ni terdiri daripada lebih dari 200 etnik sebenarnya. Sebenarnya banyak sangat etnik kat negara kita. Okey, tiga kaum utama di Malaysia iaitu Melayu, Cina dan India telah menetap di tanah air selama 6 abad. Lama tu. Malaysia merupakan tanah air kepada sebanyak kira-kira 80 etnik termasuklah Baba dan Nyonya, Kadazan Dusun dan Iban. Di antara kumpulan terbesar di Malaysia terdiri dari Melayu, Cina, India, Kadazan Dusun, Banjar, Iban dan lain-lain lagi, ada macam-macam lagi. Okey, kumpulan terbesar di Malaysia. Okey, seterusnya kita akan masuk kepada analisis kepelbagaian sosio-budaya di Malaysia. Okey, yang pertama kita lihat dahulu pada bangsa. Okey, bangsa ni adalah sekumpulan orang yang mempunyai ciri kebudayaan, nilai dan aspirasi yang sama. Contohnya, macam di negara Malaysia, kita Melayu, Cina dan India hidup bersama sejak dahulu lagi dan telah membentuk identiti Malaysia yang ada pada masa kini. Maksudnya, kita semua ada identiti yang sama. Okey. Walaupun berbeza bangsa, berbeza agama dan budaya. Okey, bagi proses penyerapan budaya, Malaysia telah melalui 5 proses, iaitu yang pertama asimilasi, amalgamasi, integrasi, akomodasi dan juga akulturasi. Okey, jom kita lihat apa maksud semua ni. Okey, asimilasi. Okey, kita lihat dulu asimilasi. Asimilasi ni ialah proses percantuman antara kumpulan yang berlainan budaya sehingga membentuk satu kelompok kebudayaan yang sama. Contohnya macam ada kumpulan minoriti yang hilang identiti.
Jadi dia diserap oleh kumpulan majoriti. Jadi semua akan jadi ada kelompok kebudayaan yang sama kat situ. Okey, bagi akomodasi pula ialah proses di mana setiap kumpulan etnik menyedari serta menghormati norma dan nilai kumpulan etnik lain dan tetap mempertahankan budaya hidup masing-masing. Okey, maksudnya kita di Malaysia ni ada pelbagai kaum kan, uh, Melayu, Cina dan India. Masing-masing berbeza agama, kepercayaan, tapi masing-masing menghormati antara satu sama lain. Okey, mereka tetap dengan budaya masing-masing tapi tidak berpecah. Macam itulah. Okey, akulturasi pula ialah proses penerimaan unsur kebudayaan dalam kalangan kelompok dari sesuatu kebudayaan lain. Maksudnya ada dari kumpulan A dia masuk ke kumpulan B akan jadi kebudayaan semua samalah kat situ. Okey. Okey, seterusnya saya sentuh dulu amalgamasi. Okey. Amalgamasi merupakan proses yang terjadi apabila budaya atau ras bercampur untuk membentuk jenis budaya dan ras yang baru. Ini contohlah, sebagai contoh percantuman dari segi biologi berlaku melalui perkahwinan campur. Okey, sebagai contoh orang Cina berkahwin dengan orang India. Anaknya akan jadi Chindian, macam tu. Okey, dia bercampur. Okey, yang terakhir integrasi. Okey. Integrasi ialah proses bagi mewujudkan satu identiti nasional dalam kalangan kumpulan yang terpisah dari segi kebudayaan, sosial dan lokasi dalam sesebuah unit politik. Boleh berlaku melalui proses akomodasi, akulturasi, asimilasi atau amalgamasi. Maaf. Okey, jadi ini semua proses itulah boleh berlaku. Okey, dari semua proses tersebut. Okey. Okey, seterusnya kita lihat pula pada bahasa. Okey, bahasa ni ialah satu sistem komunikasi lah di antara manusia. Okey. Okey, bahasa yang digunakan di Malaysia ialah bahasa Melayu, bahasa Cina, iaitu bahasa Mandarin lah. Okey, dan juga bahasa Tamil. Okey, tiga ni yang digunakan di Malaysia. Okey. Seterusnya, kita lihat pula pada fungsi bahasa dalam masyarakat. Okey, bahasa ni, okey, yang pertama bahasa akan menggambarkan suasana. Maksudnya, apabila kita berbahasa, kita akan imagine satu suasana tersebut. Bila kita bercakap dengan orang, kita akan imagine, oh macam tu, okey. Okey, yang kedua pula, dengan adanya bahasa supaya pendengar menyambut percakapan. Okey, bila kita bercakap, pendengar pun akan sambut percakapan kita, akan jawab balik apa yang kita bercakap. Okey. Yang ketiga, dengan menggunakan bahasa, kita akan menyatakan perasaan. Maksudnya kita boleh impress, kita boleh share, kita boleh share apa yang kita rasa. Okey. Yang terakhir, dengan adanya bahasa akan menyampaikan maklumat antara penutur dan pendengar. Okey, maksudnya bila berbahasa ni mesti adalah penutur dan pendengar. Okey, maksudnya dekat situ akan ada informasi yang disampaikan. Okey. Seterusnya kita pergi kepada kepercayaan pula. Okey, kepercayaan ni akan membentuk nilai yang menjadi amalan dalam hidup masyarakat. Okey. Kepercayaan ni adalah sesuatu yang dipercayai dan diterima secara turun-temurun. Okey, maksudnya kepercayaan ni berbezalah mengikut kaum masing-masing. Okey, kaum Melayu ada kepercayaan tersendiri, kaum Cina ada kepercayaan dia dan kaum India pun berbeza, ada kepercayaan tersendiri. Okey, jom kita lihat. Okey, yang pertama, kepercayaan orang Melayu. Okey, sebenarnya ada banyak lagi kepercayaan ni tapi saya ambil 3 sahaja contoh. Okey, contoh yang pertama, kepercayaan orang Melayu ni lah. Katanya makan nasi sampai habis, jika tidak nasi akan menangis.
Tak tahulah betul ke tak, tapi dulu saya masa zaman sekolah dululah, saya pernah je dengar cerita orang kata dia buang nasi lepas tu dia dengar ada suara menangis. Mungkinlah kan. Tak tahulah betul ke tak. Okey, jadi sebenarnya itu untuk mengelakkan pembaziran je sebenarnya. Dia cakap macam tu. Kita tak nak bagi kita membazir. Okey. Yang kedua, jangan tunjuk pada pelangi nanti jari kudung. Yang tu saya tak tahulah betul ke tak. Okey, sebab tak pernah pun dengar cerita ke apa kan. Okey, yang ketiga, jangan duduk atas bantal nanti keluar bisul. Ini pun sebenarnya bukannya betul sangat, tapi kenapa dia cakap macam tu, orang dulu-dulu kan kenapa dia cakap, mungkinlah sebab bantal tu kan tempat untuk kita tidur, letak kat kepala. Tapi tak elok lah kalau kita nak duduk atas tu kan, nak tak bontot dekat atas bantal macam tu, macam tak elok lah. Mungkinlah macam tu maksud dia. Dia nak sampaikan maksud tu. Okey. Okey, kepercayaan orang Cina pula. Yang pertama, pada tahun baru Cina, mereka tak boleh sapu sampah. Nanti dikira sebagai tiada ong. Maksudnya, dia akan sapu semua nasib baik daripada rumah tersebut. Kira macam membuang nasib baik dari rumah tu lah. Diorang tak boleh sapu sampah pada Chinese New Year. Okey. Seterusnya, meja makan mesti bulat kerana ia melambangkan kesatuan. Maksudnya, bila kita duduk satu meja, kita akan berkumpul dan bersatu. Okey. Seterusnya, jika ada kematian, tak dibenarkan pakai baju warna-warni. Hanya warna hitam, kelabu dan biru sahaja. Okey, ni bagi kepercayaan orang Cina lah. Okey. Okey, seterusnya kepercayaan orang India pula. Okey, yang pertama, orang baru kahwin perlu jadi vegetarian selama 3 hari untuk cuci badan. Okey, yang kedua, tidak boleh makan daging. Ini kita semua tahulah kan. Orang India, okey, daging tu daging tu dari lembu. Lembu tu mengikut kepercayaan diorang, mengikut kepercayaan orang India, daging lembu tu adalah Tuhan mereka. Jadi itulah kepercayaan dia. Okey, kita kena hormat. Okey. Yang ketiga, jika masuk rumah perlu basuh kaki. Jika tidak, semangat jahat akan ikut. Mungkinlah sebenarnya dia nak katakan, yelah kita dari luar kaki mungkin kotor kan. Tak naklah masuk rumah dengan kaki kotor. Mungkinlah macam tu kan. Kita pun tak pasti. Okey, seterusnya kita masuk pula pada adat resam. Okey, adat resam ni adalah sesuatu cara yang telah ditentukan untuk melakukan sesuatu yang telah diakui oleh masyarakat. Okey. Sama juga berbeza, Melayu, Cina dan India mempunyai adat resam yang berbeza. Okey, kita lihat dahulu adat resam kaum Melayu. Okey, dari segi perkahwinan, kita ada merisik, meminang, bertunang dan juga akad nikah yang terakhir. Okey. Ketika ada kelahiran pula, ketika ada kelahiran selalunya akan dibuat majlis tahnik lah pada bayi tersebut. Okey, ketika mengandung akan buat melenggang perut, mungkin untuk memudahkan bayi dalam perut tu untuk keluar. Okey, untuk mempermudahkan jalan dia untuk keluar. Okey. Ketika ada kematian, kaum Melayu akan adakan kenduri tahlil. Okey. Okey, bagi adat resam kaum Cina pula, dari segi perkahwinan, mereka ada merisik, meminang, bertunang dan juga majlis perkahwinan. Lebih kurang je lah macam kaum Melayu kan. Okey, ketika mengandung pula, tanggungjawab ibu mertua untuk menjaga sepenuhnya. Maksudnya, macam mana? Ketika dia mengandung tu, ibu mertua yang akan jaga semua benda dari segi makan ke, kelengkapan semualah. Kiranya macam masa dia mengandung tu, dia akan jadi 100% keluarga suaminya. Macam tu. Okey. Ketika kematian pula, mereka akan mengadakan penghormatan terakhir kepada si mati. Okey, di mana mereka akan meratapi mayat tersebut. Dan upacara pengebumian juga akan dilakukan. Okey, kita lihat adat resam kaum India pula. Okey. Ketika perkahwinan, mereka akan untuk perkahwinan
mereka akan ada merisik. Yang kedua, parisam. Okey, parisam ni bermaksud pemberian hadiah. Okey, mungkin lelaki nak bagi hadiah kepada perempuan macam tu. Seterusnya, penyediaan tali. Okey, apa maksud tali tu? Okey, tali itu adalah satu kalung yang akan dipakaikan kepada kedua-dua pengantin sebagai lambang suci perkahwinan. Okey, kalung lah yang kita nampak orang India pakai kalung tu kan, itulah dia. Okey, seterusnya mereka akan adakan upacara kanggenam dan perkahwinan. Upacara kanggenam tu di mana mereka akan menanam sebatang pokok yang lurus dan disapu serbuk kunyit 3 hari sebelum perkahwinan. Itu adat mereka lah sebelum sebelum adakan majlis perkahwinan. Okey. Ketika mengandung pula adat walai kapu. Mereka lakukan adat walai kapu. Walai kapu ni di mana ketika kandungan sulung wanita hamil menjangkau usia 7 ke 9 bulan, ibu tersebut akan dipakaikan satu gelang lah. Okey, ketika kelahiran pula, mereka akan membisikkan nama Tuhan pada bayi tersebut. Okey, macam kita, kaum Melayu kan kita azan pada bayi kan, macam itulah. Mereka pun berbeza. Okey, ketika ada kematian, mereka akan adakan upacara menanggalkan tali. Okey, dan seterusnya akan ada upacara vaikarisi. Okey, vaikarisi ni di mana mayat tersebut, mayat si mati akan dimasukkan ke dalam keranda. Okey, itu dijadikan satu upacara lah bagi mereka. Okey, yang terakhir kholik cati. Kholik cati ni merupakan satu periuk tanah liat yang mempunyai api kat dalam. Yang dalam tu ada api. Tapi tanah liat tersebut akan dibawa salah seorang daripada ahli keluarga si mati. Okey. Okey, seterusnya kita lihat pula struktur masyarakat atau kelas sosial di Malaysia. Okey, kita lihat dahulu ciri-ciri utama masyarakat. Okey, masyarakat akan berinteraksi internal atau eksternal, dalaman ataupun luaran. Okey, masyarakat hidup berkelompok. Okey, masyarakat juga hidup berbudaya dan masyarakat juga berubah-ubah. Okey, dan yang paling penting masyarakat berlapis dan berstruktur. Okey. Okey, kita lihat struktur masyarakat Melayu. Struktur sosial tradisional iaitu pada zaman dululah kita lihat raja dekat atas sekali, lepas tu pembesar, di bawahnya rakyat dan akhir sekali hamba. Kiranya ada berstruktur lah, dia ada peringkat dia. Okey, di masa kini pula struktur sosial moden ada kelas atasan, di bawahnya kelas menengah, di bawahnya lagi kelas pekerja dan yang terakhir sekali kelas bawahan. Okey, berbezalah dulu dengan sekarang. Okey, seterusnya struktur masyarakat Cina pula. Okey, masyarakat Cina mereka tak ada macam Melayu tadi bertingkat-tingkat tu, tapi mereka hidup berkelompok. Ada kelompok kumpulan intelektual iaitu dari guru ataupun ahli fikir. Ada juga kelompok penjawat awam, ada kelompok kumpulan petani dan juga kelompok kumpulan peniaga. Okey, berkelompok. Okey, struktur masyarakat India pula, kelas sosial mereka ada 4, okey, iaitu Brahmin, Kshatriya, Vaishya dan Sudra. Okey, bagi Brahmin mereka mengikut warna kulit. Brahmin terdiri daripada orang yang berkulit putih yang bekerja sebagai paderi dan guru. Kshatriya pula mereka yang berkulit merah bekerja sebagai pendekar dan pemerintah. Vaishya pula yang berkulit coklat bekerja sebagai petani, pedagang dan pelukis. Dan yang terakhir Sudra yang berkulit hitam bekerja sebagai buruh. Okey, seterusnya kita masuk kepada implikasi terhadap pendidikan. Okey. Okey, murid di sekolah haruslah didedahkan kepada kepelbagaian sosial budaya dalam masyarakat agar mereka dapat belajar dalam suasana yang kondusif. Dalam konteks pendidikan, kepelbagaian sosial budaya individu itu bukan sahaja dilihat dari ras, etnik dan adat budaya mereka sahaja, malah ia juga merangkumi skop yang besar. Okey.
Okey, kita lihat dahulu jenis sekolah dalam sistem pendidikan di Malaysia. Okey, yang saya warnakan warna merah tu adalah di peringkat rendah, yang warna biru adalah di peringkat menengah. Okey, kita lihat di peringkat rendah ada sekolah kebangsaan SK, sekolah jenis kebangsaan Cina SJKC dan SJKT iaitu sekolah jenis kebangsaan Tamil. Di peringkat menengah pula ada SMK Harian, sekolah model khas, sekolah berasrama penuh iaitu SBP, Sekolah Menengah Kebangsaan Agama, Maktab Rendah Sains Mara yang kita panggil MRSM. Seterusnya ada Sekolah Menengah Teknik, sekolah dan juga Sekolah Antarabangsa. Okey. Okey, bahasa pengantar di sekolah. Okey, saya ambil sekolah wawasan lah. Sekolah wawasan ada 3 aliran yang berbeza. 3 aliran sekolah yang berbeza di peringkat rendah. Okey, di sekolah kebangsaan mereka menggunakan bahasa Melayu. Di SJKC, Sekolah Jenis Kebangsaan Cina, mereka menggunakan bahasa ibunda mereka iaitu bahasa Cina, bahasa Mandarin mereka gunakan. Okey, di SJKT, Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil, mereka juga menggunakan bahasa ibunda iaitu bahasa Tamil untuk berinteraksi lah sebagai bahasa pengantar. Okay. Okey, kurikulum di sekolah. Okey, kurikulum di sekolah adalah berpusatkan murid dan juga berpusatkan aktiviti berkumpulan. Okey, di mana apabila adanya aktiviti yang berpusatkan murid dan berpusatkan aktiviti ini um, akan ada percampuran kaum Melayu, Cina dan India di mana akan membentuk satu sosial budaya yang sangat sangat apa ni sangat baiklah di situ. Okey. Sebab zaman sekarang ni cikgu akan lebih membuat aktiviti berpusatkan murid dan juga berpusatkan aktiviti. Okey, co-curriculum pula, co-curriculum di sekolah. Okey, percampuran semua kaum dan bangsa dalam satu unit co-curriculum telah menerapkan sosial budaya dalam kalangan murid di sekolah. Maksudnya dalam satu unit co-curriculum tersebut sama juga bercampur Melayu, Cina dan India dan di situlah telah menerapkan sosial budaya dalam kalangan murid di sekolah. Okey. Okey, pencapaian dan pentaksiran pula. Okey, ini apa yang saya dapat lihat. Bagi subjek bahasa Melayu, kaum Melayu lebih mudah untuk mencapai tahap penguasaan yang cemerlang. Okey, seterusnya murid yang mempunyai pencapaian akademik yang lebih bagus akan lebih dikenali. Maksudnya kawan-kawan kenal, oh ni budak pandai lah. Cikgu pula ingat dia, ni budak ni yang pandai tu macam tu. Okey. Okey, seterusnya kita masuk pula peranan guru dalam mewujudkan suasana mesra budaya. Okey, apa pula peranan guru kan? Okey. Okey, sebelum tu saya akan sentuh sikit tentang isu ketaksamaan. Okey, isu ketaksamaan akibat kepelbagaian sosial budaya memberi kesan terhadap pendidikan sama ada dari segi aspek bahasa, layanan guru, gender, kaum dan pencapaian akademik. Okey, kita lihat dulu dari segi bahasa. Okey, ketidaksamaan bahasa dalam komunikasi antara guru dan murid. Murid sukar mengikuti pengajaran guru dengan efisien akan menyebabkan pertembungan dialek yang beri impak kepada proses pengajaran dan pembelajaran. Maksudnya contohlah, cikgu tu orang Kelantan. Lepas tu cikgu tu menggunakan bahasa Kelantan untuk mengajar. Jadi murid tak faham lah dekat situ. Tak semua murid dalam kelas tu orang Kelantan kan. Jadi akan ada pertembungan dialek kat situ. Okey. Okey, layanan guru pula. Layanan guru dengan murid yang lebih kepada kaumnya yang sejenis akan menyebabkan kaum lain akan berasa terpinggir. Contohnya macam cikgu ni orang Cina. Cikgu ni kaum Cina. Dia banyak bertanyakan soalan dengan murid yang tahun Cina, dengan murid yang kaum Cina sahaja. Ada kaum Melayu dengan India dia tak nak tanya macam tu. Dia lebih fokuskan dekat kaum yang sejenis. Sama-sama dengan dia. Okey, gender pula. Okey, perbezaan jantina dalam melakukan aktiviti atau sesuatu kerja akan menunjukkan kelemahan terhadap satu jantina tersebut. Lelaki dan perempuan sepatutnya bebas untuk bersosial ke arah sihat tetapi perlu ada batasan. Okey, lelaki dan perempuan sebenarnya boleh berkawan, tak kisah pun, tetapi yelah kena ada batasan lah, kena ada apa ni, jangan melebihi apa yang tak sepatutnya. Okey.
Okey, bagi kaum pula, perbezaan kaum akan menyebabkan murid hidup berkelompok. Contohnya macam ada geng Melayu, ada geng India, ada geng Cina. Semua sama je. Dalam satu geng tu satu kaum saja macam tu. Okey. Seterusnya, perbezaan akademik. Guru yang memfokuskan kepada murid yang mempunyai pencapaian akademik yang lebih bagus akan menyebabkan murid yang berada di prestasi rendah akan berasa terasing dan malu untuk menyuarakan pendapat. Okey. Maksudnya bila cikgu ni kenal murid yang pandai tu, dia lebih fokus dekat situ. Maksudnya apa-apa dia mesti nak tanya budak yang pandai tu je. Lepas tu budak yang kurang pandai ni, dia malu dah nak bercakap. Dia rasa macam kurang kurang apa ni? Dia kurang confident lah dekat situ. Jadi tak boleh lah macam tu sebenarnya kan. Okey, kita lihat pula pada peranan guru. Okey, apa yang guru perlu buat. Okey. Okey. Sebagai seorang guru, perbezaan kelas sosial perlu diketepikan dan semua murid perlu dilayan sama rata. Maksudnya tak kisahlah kaya ke miskin, pandai ke kurang pandai, Melayu ke Cina, India, semua perlu dilayan sama rata. Okey. Seterusnya, guru perlu mengelakkan diskriminasi kaum supaya murid kaum lain tidak terasa terpinggir. Jangan ada diskriminasi lah, kalau tak kaum lain akan rasa macam kenapa cikgu tu cakap macam tu kan, macam tu tak boleh lah kan. Okey, seterusnya guru perlu peka terhadap pembentukan kumpulan agar tidak berlaku kumpulan yang mempunyai murid yang berlainan kelas sosial dan kaum serta menggalakkan interaksi dan pergaulan yang sihat. Okey, maksudnya macam dalam satu kumpulan tu uh, guru perlu letak murid yang ada murid yang pandai, ada murid yang kurang pandai supaya mereka boleh berkongsi maklumat dan dalam masa yang sama dalam kumpulan tersebut mesti ada Melayu, Cina dan India. Okey. Okey, guru juga perlu menekankan penggunaan bahasa standard yang mampu difahami oleh semua murid. Okey, maksudnya kita kena suruh murid untuk gunakan bahasa standard iaitu bahasa kebangsaan lah, bahasa Melayu supaya semua orang faham. Okey, seterusnya guru perlu menjalankan tugas dengan penuh profesional dan dedikasi. Yang ini memang semestinya tugas guru lah kan, untuk menjadi profesional. Dah jadi guru tu mesti profesional lah. Okey, seterusnya kurangkan penggunaan bahasa dialek, sebaliknya gunakan bahasa kebangsaan yang difahami semua. Tadi kita dah suruh murid, tapi sebelum kita suruh murid tu kita dulu yang kena buat. Kita dulu yang kena gunakan bahasa kebangsaan. Okey, bahasa yang difahami oleh semua. Okey, bila kita buat baru murid akan ikut. Okey, yang terakhir, guru tidak perlu menyentuh sensitiviti keagamaan. Okey, tak bolehlah sentuh sensitiviti keagamaan. Ini sangat penting tak boleh kacau berkenaan dengan agama ke apa ke, tak boleh sentuh. Okey. Okey, seterusnya implikasi kepada murid pula. Okey, kita lihat pada murid pula. Okey, aktiviti yang dirangka dapat menanam semangat saling mempercayai dalam jiwa murid walaupun berbeza kaum. Okey, apabila mereka dalam satu kumpulan, mereka akan bila mereka dah berkongsi maklumat, mereka akan lebih mempercayai antara satu sama lain walaupun berbeza kaum, Melayu, Cina atau India. Okey, seterusnya akan mengukuhkan penggunaan bahasa kebangsaan. Okey, sebab tadi bila kita dah suruh mereka menggunakan bahasa Melayu, bahasa kebangsaan, dekat situ dah dapat kita dapat kukuhkan lagi lah bahasa kebangsaan. Okey, mereka juga dapat berkongsi budaya masing-masing. Okey, maksudnya takkan ada yang diskriminasi dah lepas tu bila mereka dah tahu apa pengalaman masing-masing. Okey, seterusnya membersihkan minda dan fahaman mereka terhadap rakan-rakan yang berlainan agama dan budaya. Macam tadilah, bila mereka dah berkongsi budaya masing-masing, mereka tak akan fikir dah yang kolok-kolok tu pasal budaya lain. Okey. Seterusnya meningkatkan pengukuhan sosial budaya. Dibuat semua ni akan meningkatkan pengukuhan sosial budaya. Okey. Implikasi kepada masyarakat luar pula, aktiviti yang dirangka dapat penggunaan bahasa kebangsaan dapat dipertingkatkan ketika di luar bilik darjah. Maksudnya kita dah didik dari sekolah lagi kan. Jadi bila dia keluar daripada sekolah, dia masih akan berjumpa dengan kaum lain. Okey, dan akan menggunakan bahasa kebangsaan tersebut. Jadi dapat dipertingkatkan lagi lah bahasa kebangsaan.
Okey, seterusnya tiada pergaduhan berkenaan dengan pertembungan budaya dalam masyarakat, dalam kalangan masyarakat. Okey, bila mereka dah faham, bila kat luar sekolah, mereka dah faham dan takkan ada perbalahan lah dekat situ dah. Okey, masyarakat akan lebih mudah untuk bergabung dan berganding bahu dalam apa jua permasalahan. Okey, bila masing-masing dah mempercayai, mereka takkan ada mereka takkan ada persengketaan dan mereka dah mempercayai. Jadi mereka akan bergabung kalau ada apa-apa masalah. Okey, masyarakat akan hidup lebih harmoni apabila lahirnya sifat saling mempercayai. Okey, bila dah percaya, hidup akan lebih aman dan harmoni. Okey, yang terakhir rumusan. Okey, apa yang saya dapat rumuskan di sini, kewujudan pelbagai kaum di Malaysia secara langsung telah mewujudkan kepelbagaian sosial budaya dalam masyarakat kita dan ia telah memberi kesan secara langsung kepada perkembangan sistem pendidikan secara umumnya dan kepada suasana pembelajaran secara khususnya. Sehubungan dengan itu, guru hendaklah memahami latar belakang budaya murid dan menggunakannya secara bermanfaat untuk membina strategi pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Pengurusan yang cekap dalam merancang dan melaksanakan sesi pengajaran dan pembelajaran akan membantu mengurangkan ketidakseimbangan di dalam penyampaian pelajaran kepada murid yang terdiri daripada pelbagai sosio budaya. Okey. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Bye.